Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله واللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kasih sayang dia, ihsan dia, Allah Subhanahu taala himpunkan kita di tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat tinggi nilai dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini sama sekali tidak sama kedudukannya di sisi Allah dengan mana-mana tempat dalam kawasan ini. Ahabbul biladi indallah, ahabbul biladi ilallah taala masajiduha. Secinta-cinta tempat, sekasih-kasih tempat dalam satu kawasan di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah masjid-masjidnya, masjid-masjidnya. Jadi kita kena banyak syukur pada Allah, kerana bila Allah Subhanahu wa taala letak kita di tempat yang begitu mulia ini, semoga ia adalah petanda, ia adalah menjadi satu petunjuk, indikator yang Allah Subhanahu wa taala redha dengan kita. Allah Subhanahu wa taala nak beri kepada kita peluang untuk jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita sambung muzakarah kita daripada kitab Penawar Bagi Hati. Dah muka surat berapa dah? 77. Nak habis dah tu 77. 100 tolak 77, berapa lagi? Berapa muka lagi tinggal? 33. 23 kan? 23 muka surat lagi, maka tamatlah kitab kita ni. Setelah bertahun-tahun. Tapi 23 tu tak tahulah berapa tahun lagi tu baru habis kan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu taala. Jadi kita masih lagi dalam bab yang sama sebelum ini, iaitu berkenaan dengan sabar, berkenaan dengan sifat sabar. Ini bab yang keempat pada menyatakan sabar. Bahasa Melayu dia sebut sabar, bahasa Arab sabr, ya, sad dengan sad. Jadi sabar ini kita teruskan. Sebelum ni telah pengarang menyatakan bahawasanya pangkat orang yang sabar ini ada 3. Jadi pangkat yang pertama tu yang terbaik. Dia dah cerita dah. Kemudian pengarang telah bawa kepada kita pangkat yang paling rendah. Mana dia tak ikut tinggi sekali, rendah sikit, rendah sekali, tak. Dia cerita kat kita mula-mula ialah pangkat yang paling tinggi, paling hebat. Kemudian dia terus kepada pangkat yang paling rendah, ya, yang paling lemah. Kemudian barulah dia bawa datang pada perenggan ataupun baris-baris yang seterusnya ini, iaitu pangkat yang ketiga. Jadi kategori yang ketiga, pangkat yang ketiga itu maksud dia kategori yang ketiga dalam berkenaan orang yang sabar itu. Maka orang yang pangkat yang ketiga ialah, yang ketiga ni maksudnya yang pertengahan. Dia tidak berada pada yang paling baik, yang dapat menguasai hawa nafsu, dapat mengatasi tipu daya syaitan, dan dia bukan berada yang paling teruk, yang sentiasa tewas kepada keinginan hawa nafsu, yang sentiasa ikut bisikan syaitan, nasihat syaitan. Tetapi yang pangkat ketiga ini ialah pangkat yang pertengahan sebenarnya. Kalau kita nak buat mengikut susunan ABC, nak ikut urutan, maka sepatutnya ni dia sebut dalam perenggan yang kedua. Tetapi pengarang dalam masalah ni
dia mendatangkan dahulu pangkat yang tertinggi, kemudian dia datangkan pangkat yang kedua tu ialah sebenarnya pangkat yang paling rendah. Kemudian baru dia patah balik kepada pangkat yang antara keduanya, yang tengah. Pangkat yang ketiga, yang tengah ni iaitu pangkat yang pertengahan. Dia nyatakan kat situ, iaitu bahawa tiada lemah ia daripada berperang, maka senantiasa yang membangkitkan akan agama melawan akan yang membangkitkan hawa nafsu. Faham atau tak faham tu? Bunyi tu macam faham dah buat bahasa Melayu. Tapi bila kita rangkai rasa macam tak faham dah pula. Lebih-lebih lagi bila ustaz kata faham ke tak faham, terus tak faham. Kan? Masa dengar saja ustaz cakap tu rasa macam faham, tapi kalau suruh cerita balik, kami tak faham ustaz. Jadi pangkat pertengahan ini, di tengah-tengah antara dua pangkat tadi, pangkat pertama dengan pangkat kedua. Jadi pangkat ketiga ni ialah pertengahan antara pangkat pertama dengan pangkat kedua, pangkat yang paling tinggi dengan pangkat yang paling rendah, iaitu bahawa tiada lemah ia daripada berperang. Maksudnya orang ni, kategori ini, mereka ini sentiasa di dalam perjuangan, sentiasa mereka berperang. Itu maksudnya sentiasa mereka ini dalam keadaan berjuang, sentiasa mereka ini dalam keadaan berlawan. Berperang apa tu? Maka sentiasa yang membangkitkan akan agama melawan akan yang membangkitkan hawa nafsu. Maksudnya mereka ini berada di kancah peperangan, di medan peperangan, sentiasa berperang antara dua pihak. Satu ialah apa yang mendorong mereka kepada untuk taat perintah agama, untuk letak hukum hakam agama, untuk letak batas-batas agama di hadapan mereka. Dan satu lagi pihak ialah yang membangkitkan hawa nafsu, iaitu perkara yang mendorong mereka untuk ikut hawa nafsu mereka. Mereka ni sentiasa dalam peperangan. Peperangan. Tu keadaan golongan yang duduk pertengahan ni, pangkat yang ketiga. Tetapi terkadang menang yang menyeru kepada agama. Mereka ni berperang, tetapi dalam begitu keputusannya, natijah peperangan ini kadang-kadang yang menyeru kepada agama itulah yang menang. Tetapi terkadang menang yang menyeru kepada agama, dan iaitu akal pada ketika itu hasil oleh sabar. Faham Yang kata menyeru kepada agama ni, maksudnya menyeru kepada perkara yang elok, perkara yang baik, perkara yang mengikut syarak, yang patuh syariah, yang ikut perintah Allah, yang menjunjung perintah Allah, yang menjunjung ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu akal kita yang sihat ni. Pada masa itu, apabila akal kita ini yang menang, maka adalah sabar kat situ. Maksudnya berjayalah akal itu melahirkan terhasilnya sifat sabar tadi. Yakni apa dia sabar? Sabar untuk taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Boleh Kitab kuning ni itulah cabaran dia. Rasa macam faham, cuma bila banyak kali tu rasa tak faham pula kan. Terhasil, maka dia kata kat situ, ketika itu hasil oleh sabar. Hasil oleh sabar. Dan terkadang terkadang menang tentera syaitan, dan iaitu keinginan dan yang menyeru kepadanya. Keinginannya dan yang menyeru kepadanya. Maknanya kadang-kadang menanglah perkara yang mendorong kita kepada untuk taat perintah Allah, untuk ikut batas-batas agama tu, ajaran agama. Tapi kadang-kadang menang pula ajakan, dorongan oleh tentera syaitan, iaitu tak lain dan tak bukan keinginan hawa nafsu kita sendiri. Maka dan pada ketika itu
telah luput oleh sabar. Maknanya bila nafsu kita menang, syaitan tu menang, nafsu kita tu menang, maka pada masa itu hilanglah sabar kita tadi. Maksudnya hilanglah sabar kita dalam untuk mentaati perintah Allah. Perintah Allah ni ada dua. Satu perintah suruh, satu perintah larang. Perintah kan? Panjat pokok tu perintah. Jangan panjat pun perintah juga. Maksudnya satu perintah suruh, satu perintah larang. Jadi apa saja perintah Allah? Perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia tak lari daripada 5 hukum. Apa saja mesti ada 5 hukum. Dalam dia mesti antara 5 hukum ni sahaja. Antara 5 hukum saja. Tu yang mudah saja agama ni. Dalam kita apa saja perkara pun kita terkawal dengan 5 perkara, 5 hukum. Antara yang wajib, antara yang sunat, antara yang harus, antara yang makruh, antara yang haram. 5 saja. Jadi kita kena cek, pastikan kita dalam kategori apa, kat mana, dalam apa saja keadaan. Kalau pada masa tu kita kena buat satu perintah Allah, maka kita kena sabar, kita kena buat. Nak buat itulah lahirnya sabar. Tapi apabila kata benda kena buat tapi kita tinggal, maknanya luputlah sabar. Sabar atas apa? Sabar dalam nak taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada kat situ perintah wajib, perintah haram. Sembahyang wajib, meninggalkan sembahyang haram. Atas perkara sama je, semayang juga. Semayang tu satu perintah saja, yang ni solat. Mendirikan solat wajib, solat fardu lah kan. Tetapi meninggalkan solat fardu haram. Benda yang sama kan, benda yang sama. Solat sunat, mengerjakan solat sunat, sunat. Meninggalkan makruh, tu je hukum dia. Masuk waktu duha, berlalulah waktu duha, kita tak semayang, tak berdosa, tapi makruh lah kita bagi tu, sebab kita tak buat yang sunat yang Nabi SAW buat kan. Macam tu je. Okey. Jadi pada masa itu kategori orang yang pangkat ketiga ini, iaitu pangkat pertengahan yang duduk antara dua keadaan ini, dia sentiasa dalam perlawanan, sentiasa dalam berjuang, dalam berperang antara akal dia, antara iman dia dengan nafsu dan juga syaitan. Maka apabila menang seruan yang dibawa oleh syaitan dan koncu-koncu dia ni, maka luput oleh sabar. Luput oleh sabar. Kata pengarang lagi, dan orang yang ada pada ini pangkat masuk di dalam puak yang bersungguh-sungguh. Makna puak yang sentiasa bersungguh-sungguh, berjuanglah. Orang yang berjuang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim. Artinya yang mencampur, khalatu ni yang mencampur oleh mereka itu akan amal yang baik dan yang lainnya yang jahat-jahat, mudah-mudahan menerima Allah Ta'ala akan taubat mereka itu. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata khalatu, mereka ni kejap, ada masa jadi elok, ada masa tak elok. Sebab mereka sentiasa masih lagi dalam medan peperangan. Sekejap yang ni menang, sekejap yang tu menang, yang belah sini pula menang. Kalau yang pangkat pertama, kategori pertama tu yang hebat tu menang saja dia, maka dia sudah menguasai hawa nafsu dia, maka hawa nafsu dia itu akan tunduk kepada iman, hawa nafsu dia tunduk pada akal. Tetapi apabila masuk kategori yang kedua yang paling teruk, dia memang sentiasa mengikut hawa nafsu dia, kuat hawa nafsu dia, ikut segala keinginan dia. Maknanya dia tak dapat bersabar untuk taat perintah Allah. Dalam keadaan macam tu,
Maka datang peringkat yang ketiga, iaitu yang golongan yang kategori pertengahan. Mereka ni kadang-kadang menang akal, kadang-kadang menang nafsu. Allah Ta'ala sifatkan orang yang macam ini ialah orang yang khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Mereka ini mencampur adukkan antara amalan yang salih dan pada ketika yang lainnya mereka melakukan sayyi', perkara yang buruk, perkara yang tak elok. Asallah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala an yatuba alaihim, mengampuni mereka itu. Maknanya orang kategori ini dia sentiasa dalam keadaan berjuang. Dia setengah kitab dia menamakan orang yang berada pada kategori ini dengan nafsu lawamah. Dia panggil lawamah, nafsu yang sentiasa mencela diri sendiri. Dia mencela, dia tahu dia buat ni tak betul, dia buat salah, dan sebab tu dia marah diri dia. Tapi dalam duk beringat dia buat juga, dalam duk tahu dia terjebak juga. Macam tu. Jadi dia menyesal, dia cuba untuk baik, ada masa dia dapat kontrol, dapat baik. Macam kita lah kan. Jadi kata pengarang lagi, dia memberikan pula kepada kita indikator, petanda, petunjuk, alamat bagi orang yang di dalam kategori ini, yang dalam pangkat ini. Kata pengarang, dan alamat bagi orang yang di dalam pangkat ini apa dia? Pertama, bahawa meninggalkan ia akan setengah keinginan, iaitu keinginan yang dhaif, dan lemah ia daripada keinginan yang kuat. Jelas juga tu kan? Jelas atau tak jelas tu? Tak jelas juga. Maksudnya gini, dia ni meninggalkan ia akan setengah keinginan. Keinginan ni dia ada, nafsu kita ni, kesukaan kita, keinginan kita, hawa nafsu kita ni dia ada dua, iaitu satu yang betul-betul kita kuat, yang kita nak sungguh, ada yang lebih kurang sahaja. Jadi orang yang dalam kategori yang pertengahan ini, dia meninggalkan akan setengah keinginannya, iaitu keinginan yang dhaif, yang lemah, yang tak berapa sangat godaan tu okeylah. Tapi kalau datang yang dia suka sangat, habis kan. Contohlah, dia ni jenis minat sangat bola. Dengan sebab bola ni dia boleh tak solat. Sama ada dia main bola ke, dia tengok orang main bola ke, dia sanggup tak semayang. Sebab bola saja kan. Kalau sebab lain okey, dia okey lagi. Kalau ada pertandingan badminton ke, tak apa dia. Walaupun minat-minat, tapi dia boleh jaga lagi solat dia. Tapi kalau datang bak bola, habis dia. Maknanya keinginan, minat dia tadi, keinginan dia tadi tu berbeza-beza. Maka dia ni meninggalkan ia akan setengah keinginan. Sebahagian yang dia tinggalkan iaitu yang dhaif. Tetapi lemah ia daripada keinginan yang kuat. Tu petunjuk pertama. Bila kita ini sentiasa lemah, gagal lah masuk lemah di sini. Gagal meninggalkan, menguasai diri kita bila berdepan dengan ujian, pertembungan dengan nafsu, keinginan nafsu kita yang kuat. Dia macam tu. Baik. Tu yang pertama. Dan tu maksudnya yang kedua lah. Terkadang meninggalkan ia akan keinginan yang kuat pada setengah masa, tiada pada setengah masa yang lain. Macam tu pula. Tadi bila bertembung dengan keinginan yang kuat, dia lemah, dia tak dapat nak tinggalkan, dia kena ikut juga. Kalau bertembung dengan keinginan yang dhaif, yang lemah, yang tak kuat sangat, okey, dia menang, dia boleh kuasai, dia boleh kontrol. Maka dia tetap sabar, dapat menunaikan juga perintah Allah. Maka dia berjaya menghasilkan sabar kat situ. Sabar nak menunaikan perintah Allah. Yang kedua ni pula ialah bertembung keinginan yang kuat.
Yang dia minat betul, yang dia nak sungguh. Tapi kadang-kadang dia dapat menguasai diri dia. Dia berjaya menepis keinginan itu, dia tinggalkan keinginan yang kuat. Tapi dalam masa yang lain gagal pula menguasai, lemah pula dia. Macam tu. Jadi kita kena faham keadaan manusia ni yang katakan yazid al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu yazid, bertambah, wa yanqus, dan berkurang. Ada masa kita rasa nak bangun tahajud tu rasa mudah ya. Betul tak? Terutama bila bulan Ramadan, mudah ya nak tahajud, nak bangun. Boleh pula. Kan? Tapi ada masa kita rasa berat sangat. Jangan kata tahajud, nak buat solat sunat, qabliyah, ba'diyah pun rasa berat. Rasa berat. Sebab apa? Iman ini memang antara naik dan turun. Itu okey lagi. Nabi SAW kata hujung akhir zaman ni, akhir-akhir zaman ni, iman bukan setakat naik turun. Kata Nabi SAW, di pagi hari mereka, manusia beriman, di petang hari mereka kufur. Ada yang di petang hari mereka beriman, di pagi hari mereka dah kufur balik. Maknanya iman pada masa tu bukannya naik turun. Iman pada masa dah keluar masuk dah. Allahu Akbar. Kan? Inilah tuan-tuan, kita ni sebenarnya jangan duk kata akhir zaman. Kita ni sebenarnya bukan akhir zaman, hujung akhir zaman dah kita ni. Tuan-tuan pernah tengok tak hadis-hadis Nabi yang pasal alamat-alamat kiamat? Pernah ada beli ke buku ke apa ke? Tak ada ke ustaz-ustaz datang mengajar sini hadis-hadis alamat kiamat? Kalau kita letak persen lah, 40 hadis alamat kiamat tu, rasanya 80% dah. Tinggal 20% je lagi. Dajjal tak datang lagi. Tu jelah tinggal yang macam-macam tu lah, kan? Yang lain tu Allahu Akbar. Kan? Yang lain tu semua boleh kata dah jadi. Padang pasir jadi hijau balik. Pergilah tengok sekarang tuan-tuan. Dengan kekayaan negara Arab ni, mereka berjaya jadikan padang-padang pasir. Padang Arafah tu dah sejuk dah. Kan? Padang Arafah dulu ni padang pasir sungguh. Sekarang penuh pokok ya tuan-tuan. Sebab mereka berjaya buat sistem pengairan, pokok boleh hidup lah. Bahkan sekarang ni kalau kita tengok, dah ada negara Arab yang mula buat pertanian sayur dan sebagainya. Sedangkan tanah dia tu tanah pasir kan. Inilah Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Sahara, padang-padang pasir ini kembali hijau dan sungai kembali mengalir. Rupanya betul. Zaman dulu, maknanya berapa ratus, berapa ribu, puluh ribu tahun dulu, memang kawasan yang kata Sahara, kawasan padang pasir ini sebenarnya adalah kawasan yang hijau, kan? Kawasan yang hijau macam Malaysia ni juga. Sebab tu orang Arab kalau mari Malaysia ni dia faham sungguh ayat pasal syurga tu. Terus jannah kan. Ada jemaah Arab datang tu, kita bawa pergi Hulu Langat ya, baru Hulu Langat je tu. Tu pun jannah ada kan. Yalah ada sungai, ada kebun, ada sungai. Jannah lah. Fi jannatin tajri min tahtihal anhar. Apa lagi? Kan? Di dalam kebun-kebun, taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jannah lah dia pun. Hari tu Imam Masjidil Aqsa, dia panggil apa? Pengarah Masjidil Aqsa. Mana dia tu ketua imam lah. Pengarah Masjidil Aqsa datang dengan Imam Masjid Ibrahim di Hebron. Dua orang tu datang. Kami Yayasan Masjid Aqsa inilah jadi orang kata apa? Host lah. Jadi dah jumpa tu program ni. Lepas pada tu bawa dia orang berehat sikit. Kami bawa pergi ke Rauk. Di Lembah Temir Resort Rauk, masuk dalam hutan tu. Kebun durian kan. Dia orang tak makan lah durian. Kami pergi tu dengan duta Palestin sekali. Memang jannah lah kan.
Memang jannah sungguh lah. Duduk dalam hutan sungguh. Macam masuk, kita pun rasa macam masuk kampung bunian. Dah lah handphone tak jalan dah masa tu. Terkenal tak ada dah kan. Menikmati sungguh lah kita pun. Memang betul-betul lah. Bagi orang Arab memang jannah sungguh. Macam kita ni kita rasa tak pelik sangat. Tapi bagi dia nak tengok keadaan macam tu bukan perkara yang mudah kan. Macam tu. Jadi di sini keinginan itu sentiasa bertukar ganti. Ada masa orang tu menang, ada masa orang tu kalah. Sebab tu kita kena sentiasa tengok tuan-tuan. Hak kiamat tu cerita lain. Masalah kita takut kita ni kiamat dulu. Alam ni kiamat tak apalah, ada 20% lagi. Kalau ikut hadis-hadis tu, kalau kita buat lah, mungkin ada 20% lagi lah nak tunggu alamat tu. Barulah kiamat betul. Yang kita takut yang tak sempat nak tengok alamat ni ialah kiamat kecil. Apa dia? Mati. Kita mati. Kiamat lah kita. Kita takut hak tu. Hak kiamat besar tak ada masalah lah. Jangan risaulah tuan-tuan. Kan? Cuma yang kita risau takut sebelum kiamat tu. Masa Dajjal. Dajjal datang ni agak-agak lepas tak lepas dengan iman yang kita ada ni. Masa Dajjal tu datang, agak-agak selamat ke kita ni tu? Kalau kita ni takdirnya sampai umur lah dengan Dajjal, kemunculan Dajjal, bapa Dajjal lah. Sebab Nabi SAW bagi tahu antara dia dengan Dajjal tu banyak Dajjal lagi. Setengah hadis kata 30, ada setengah lagi kata tu ramai. Tak disebut bilangan tapi ramai. Dia panggil Dajjal yang kecil. Ni datang hak bapa Dajjal tu. Ni bukan hak Dajjal, Dajjal tu ramai. Hak Dajjal tu ramai. Tu tak payah abang, penuh Dajjal. Ni hak Dajjal kan. Duk pedajal orang tu ramai Kena belah utara lagi ramai Dajjal. Hak tu cerita lain. Hak kita ni maksudnya yang kata Dajjal kecil ni Rasulullah SAW sifatkan ramai, dan antara ciri-ciri Dajjal kecil ini ialah mereka mengaku sebagai Nabi. Ramai tak jadi mengaku Nabi ni? Ramai kan? Pas setengah-setengah tu ada pengikut sehingga dapat membentuk agama yang baru. Agama yang baru. Betul memang Dajjal sungguh. Agama Bahai, itu semua mengaku jadi Nabi tu. Agama Sikh, itu semua yang mengaku jadi Nabi. Maknanya yang datang selepas Nabi Muhammad dan mendakwa dia mendapat wahyu. Agama apa satu? Agama di Vietnam pun ada Nabi juga. Dah mula masuk Malaysia dah. Hati-hatilah. Hak Qadiani tu lama dah Qadiani tu. Memanglah mengaku jadi Nabi. Nabi Muhammad pun dia, Nabi Isa pun dia, semua dia belaka. Kan? Qadiani. Banyak agama lagi. Bahai. Semua ini agama yang datang selepas Nabi Muhammad. Dan macam Bahai semua tu sebenarnya dia orang ni asal daripada Islam. Kemudian jadi gitulah. Ayah Pen tu tak jadi agama sangat. Dia pun mati dah. Adalah lagi pengikut dia 2-3 orang tu. Tapi dia tak sempatlah nak jadi macam satu agama baru kan. Tapi sebenarnya banyak agama-agama baru ni. Itu Dajjal. Jadi kita sekarang ni, kita risau yang sekarang ialah kita ni meninggal. Kita ni meninggal. Kiamat kecil tu lebih kita risau. Hari ni pula saya duk tengok, mudah sungguh orang mati. Kan? Muda-muda pula tu. Risau kat kita. Tapi itulah hakikat dia. Sebab itulah kita kena sentiasa muhasabah diri kita. Ni tujuan kitab ni. Dia nak bersihkan hati kita ni. Kitab penawar bagi hati. Nama pun penawar bagi hati. Kenapa kena cari penawar? Kerana kita ada penyakit. Jadi kita nak tahu penyakit, kita kena kenal penyakit, lepas tu kita kena tahu obat dia. Supaya kita ni dapat bersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang dicela, mazmumah, dan kita hiasi hati kita, isi hati kita dengan sifat-sifat mahmudah. Jadi antara yang mahmudahnya ialah sabar.
Sabar ini adalah satu bahagian yang besar. Jadi kita dah belajar banyak kat depan tu. Pengarang dah sebut tentang jenis-jenis sabar, kategori sabar. Jadi sekarang ni kita dah nak perhabiskan yang tentang sabar ni. Kategori sabar. Itu yang kedua, alamat yang kedua. Yang pertama tadi apa dia? Dia kalah kepada keinginan yang kuat. Dia hanya menang bila bertembung keinginan yang lemah. Yang kedua ni pula, kadang-kadang dia berjaya mengalahkan keinginan yang kuat, tapi dalam masa yang lain dia kalah pula pada keinginan itu. Maknanya dia ni belum konsisten lagi. Belum konsisten lagi. Kalau macam kita ni mungkin peringkat antara nak buat sunat tak sunat, yang wajib kita buat kan, yang haram tu kita tinggal. Ada setengah orang tu dia masih pada peringkat yang wajib ni, dapat buat, kejap dapat buat, kejap tak dapat buat, kejap cukup 5 waktu, kejap tak cukup 5 waktu. Masa okey ni cukup, susah je sikit, kenduri je sikit, habis. Masa lapang gini okey, boleh cukup 5 waktu kan. Kena je mesyuarat sikit, beranak. Masa lapang gini okey, cukup 5 waktu, semayang, jaga semayang. Tapi bila jam sikit, terperangkap dalam jam, dah tak semayang kan. Tak apalah, aku qada je. Tu jangan kata ni baru balik umrah pun jadi. Balik umrah, balik haji, saya tengok balik haji tu tahan sikit sebab iman dia kuat sikit. Tapi yang umrah ni sebab 10 hari je kan, baru je naik daripada Jeddah tu, baru tinggal je lah, baru babat je Baitullahil Haram tu kan, baru je tawaf wadak tu, baru tawaf wadak tu, panas lagi lawang kata. Subuh tu tinggal dah atas kapal terbang tu, tinggal dah sembahyang subuh. Dia ada dua keadaan. Selalunya disebabkan jahil. Bukanlah maksud saya jahil jahat tu. Maksudnya dia tak tahu. Sebab bila dia belajar, kita sebab atas kapal terbang tak boleh nak tu, tak boleh nak ni, nak ambil wuduk kadang-kadang tak boleh, nak berdiri solat, nak qiyam tak boleh, nak menghadap kiblat. Kalau kita balik pula Malaysia ni, pada masa tu kiblat kat belakang. Kiblat memang duduk kat belakang kita lah kan. Kapal terbang tu menghala ke Malaysia, jadi kiblat dia ada kat belakang. Kalau masa nak pergi, tahan lagi, kiblat dia tu kat depan. Dia pun dia belajar, kita kena semayang juga. Macam mana pun kita semayang. Tapi bila sampai di tanah Melayu, sampai balik di KLIA tu, kita kena qada. Jadi dia dia pandai-pandai je buat istihad sendiri kan. Yang saya tahu tu sebab bila saya kejut orang sebelah ni, bang, subuh dah ni, boleh dah nak solat ni. Tak apa ustaz, saya qada je lah nanti. Sebab dia kata bila sampai, kalau buat pun semayang, kalau dia semayang buat atas kapal terbang tu, Allah Akbar, sambil duduk atas kursi tu, sampai di tanah Melayu ni, naik daripada tanah haram sampai ke tanah Melayu, kena qada balik. Jadi dia kata alang-alang kena qada, baik aku sambung tidur lah sampai aku qada lah. Biar orang kat sini tak buat macam tu lah kan. Kau buat juga. Jangan buat lah. Sebab tinggal solat ni besar. Tinggal solat ni, saya tak boleh nak bayang. Kita bukan main lagi, habis beribu-ribu pergi buat umrah, 7 kali umrah, tawaf tu bukan main lagi. Tiba-tiba balik tak sempat sampai di kampung, tak sempat sampai di jejak tanah Malaysia ni, kita dah tinggalkan solat. Ini kita kata setengah keadaan kita boleh taat, tapi dalam bila setengah keadaan kita dah tak gagal nak taat. Baru ni Radio Zayan call saya nak minta pendapat pasal yang gambar orang semayang tepi jalan ramai-ramai tu kan, yang masa balik raya tu kan, ramai kan, ada kan WhatsApp tu yang waktu berhenti tepi jalan tu, dia semayang kat situ.
Saya jawab mudah je lah. Radio Zayan tu dia buat interview lah, dia call saya suruh bagi ulasan. Saya kata sebab ada lah dalam komen-komen media sosial ni, ada yang komen tu apalah macam tu, menyusahkan, membahayakan keselamatan lah apa. Balik qada lah, dah sampai nanti qada je lah. Tu pandai tu, bagi nasihat tu. Nak qada ni dia ada cara dia juga, ada keadaan dia. Selagi kita boleh ikhtiarkan berhenti untuk solat, berhenti ya. Saya jawab senang, baguslah orang tu nak solat. Mungkin bagi dia tu saja peluang. Kalau dia tak buat macam tu, memang dia tertinggal solat. Nak tunggu RNR ke, nak tunggu apa kan, memang dia sangkut dah dalam jam. Tapi dia boleh berhenti keluar, boleh pergi ke tepi jalan, maka dia kena buat. Saya masa duduk belajar dulu, pernah juga dia naik bas balik kampung kan, bila cuti semester tu naik bas. Naik bas tambahan pula tu. Raya punya pasal lah ni kan, bas tambahan. Naik bas tu sampai Gua Musang tu. Selalu kan dia berhenti kat Merapuh untuk solat apa semua. Tapi dia lambat. Subuh tu ada kat Gua Musang. Saya kata, sudah tak berhenti ni bas ni. Saya selamboi lah, saya bangun, saya pergi kat driver. Driver tu pula India kan, Hindu. Saya kata berhenti kejap, mana-mana saya nak semayang ni, saya tak semayang subuh ni. Berhentilah. Dia kata, sini tak ada masjid. Kita pun duk tengok gelap, kita pun tak berapa nak cam juga. Gua Musang tu. Dia kata, tak apalah, you berhenti sekejap. Nasib baik ada air botol tu, saya memang standby. Kalau naik bas ni memang saya standby satu botol air. Bukan nak minum pun, in case kan. Dia berhenti, saya ambil wuduk dengan satu botol ni. Ambil wuduk. Tuan-tuan pernah ambil air wuduk dengan satu botol ni? Pernah? Habis ke? Cukup ke? Lebih? 3 keadaan. A, habis. B, tak cukup. C, lebih lagi. Yang mana satu? Itu yang C, itu yang B. Angkat tangan lah, angkat tangan. Siapa kata tak cukup? Angkat tangan. Tak jawab lah. Tadi bunyi lagi jawab. Siapa kata lebih, terlebih? Lebih tu kira pandai dah tu. Kalau 500 ni kan, mililiter ni, lebih tu maknanya okey. Saya memang akan bawa ni. Saya suruh driver tu berhenti. Saya ambil air semayang, saya semayang tepi jalan tu juga. Macam dalam gambar tu. Saya pergi sikit belakang bas tu. Masa tu pula mana ada handphone apa semua ni zaman tu. Ni kiblat belah mana ni kan. Tengok ke atas, tengok. Macam nampak cahaya kot ni nak naik. Maknanya kiblat belah sana lah kan. Subuh masa tu bukannya terang. Kalau matahari zuhur senang pula kita. Semayang lah. Setakat mana yang kita boleh istihad masa tu lah kan. Nak tanya tak sempat dah. Saya tengah nak semayang baru je dah habis lah air saya ni kan. Tiba-tiba seorang tu, Ustaz nak semayang ke ni? Saya pun nak semayang. Kat mana nak ambil semayang? Tak tahu, saya ada air ni. Tayamum. Tak sempat saya ajar. Lantaklah kau, aku tak sempat dah. Ingat confident tu, ingat kan. Dia kata kalau tayamum boleh lah tayamum. Dia pun baru dia kata tayamum ni macam mana? Muka dengan tangan. Tak sempat kita ajar. Lantaklah. Agak dia pun ingat belajar dulu macam mana kan dia buat. Semayanglah kami 2 orang tu kan. Terpaksa lah. Sebab pada masa tu kita itu kemampuan kita. Tapi kalau takdir lah saya kata kat driver tu, tak boleh, ini tak boleh, kita sudah lambat, saya kena jalan juga. Pada masa tu saya atas bas tu pun saya kena semayang lah. Kan? Barulah kita pergi kepada step yang seterusnya yang tak boleh tadi tu. Masa tu semayang nak hormat waktu saja, tak apalah. Barulah kita terlibat dalam sembahyang yang sekadar yang mampu. Tapi masalah kita di sini ialah sejauh mana keinginan nak solat itu mengatasi keinginan halangan-halangan yang nafsu ada pada masa tu.
malulah, segarlah tengok kat orang, kan? Saya tak segarlah, saya pakai serban masa tu. Memang tak tegarlah, kan? Ha. Yang lain tu semua tidur. Yang perempuan tu mungkin uzur lah, yang lelaki pun uzur jugalah kot, kan? Ha. Saya sangka baik lah orang lain. Saya 2 orang je lah. Saya seorang dengan seorang hak tayamum tu, kan? Ha. Semoga Allah terima lah sembahyang dia. Ha. Jadi kita ilmu tentang solat, tentang cara solat musafir ni kena ni. Dah masuk eh? Nak sikit ni kita habiskan perenggan ni. Nak azan dulu ah. Teruskan. Kalau teruskan saya teruskan. Okey. Jadi tu tanda yang kedua. Tiada pada setengah yang lain. Ada masa dia berjaya mengatasi nafsu dia tu, keinginan dia, ada masa dia tak berjaya. Dan ia sentiasa duka cita atas lemahnya menguasai nafsu dia tadi. Maknanya orang yang dalam kategori ini sentiasa rasa menyesal. Dia rasa bila dia tak dapat buat, dia tahu dia salah tapi itulah tak buat juga. Macam tu. Dia tahu dia salah tapi itulah buat juga. Maknanya dia gagal nak taat perintah Allah tapi ada kesal dalam hati dia. Tak boleh jadi aku ni. Next time aku kena try lagi. Dia ada menyesal dia dan dia rasa nak buat benda yang baik. Kita lah kot dah. Kita ni nak kata jahat sentiasa pun tak jugalah. Tu yang saya kata macam tahajud lah. Ada masa ringan tahajud. Ada masa tu dah terkejut dah pun. Bangun, kencing lagi, basuh kencing lagi, tak semayang juga. Elok yang pergi balik tidur atas katil kan. Tak terambil juga nak semayang 2 rakaat. Tu maksudnya. Tapi yalah benda sunat tak apalah, tahan lagi. Tapi itu sudah menunjukkan tewasnya keinginan kita kepada keinginan nafsu kita nak tidur tadi tu. Okey. Jadi alamat yang seterusnya ialah duka cita dia, sentiasa dia duka cita kerana bila dia gagal untuk mengalahkan, bila maknanya dia tak sabar, tak dapat nak bersabar dalam menunaikan perintah Allah, dan berkekalan ia melawan akan hawa nafsunya dan memeranginya, maka inilah perang yang lebih besar. Maksud perang di sini jihad yang lebih besar, jihad al-akbar. Maknanya berkekalanlah ia, maka dia sentiasalah dalam keadaan bertembung antara hawa nafsu, dan berperanglah dia, sebab nak kejap okey, kejap tak okey, kejap dapat, kejap tak dapat, kejap menang, kejap kalah. Maka inilah yang dikatakan mujahadah, yang dikatakan jihad yang besar, iaitu jihad melawan hawa nafsu diri sendiri. Dalam setengah-setengah kitab dia memberikan label ini adalah keadaan orang yang berada dalam keadaan lawamah. Orang yang lawamah, orang yang masih lagi sentiasa mencela diri dia kerana bila dia dapati dia masih gagal untuk mentaati, ada masa-masanya yang dia gagal untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita berhenti habis elok di perenggan ni. Insya-Allah kita sambung lagi pada kelas-kelas yang lain. Ada umur, ada rezeki, ada jodoh, kita sambung lagi insya-Allah. Ini berapa bulan? 16 ya? An-Nur 16.